Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so hari ni cikgu nak bincang soalan subtopik seterusnya, iaitu berkaitan dengan kekenyalan. Okay, so jadi cikgu nak bincang soalan kertas 1. Okay, yang dia kata, soalan pertama dia kata graf manakah yang mewakili hukum Hooke. Okay, yang mewakili hukum Hooke adalah D lah. Okay, D. Okay, F sama dengan Kx, di mana K sama dengan F over X. So daya ni X. So dia adalah berkadar terus. Okay, di mana K adalah kecerunan untuk ni lah, kecerunan graf ni. Okay, so itu soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 2. Antara ciri berikut digunakan untuk menentukan pemalar daya spring. Okey, so jadi nak cari pemalar spring, yang inilah yang macam cikgu cakap ajar tadi ni. Okey kan, iaitu kecerunan. So jadi dia kata yang pertama, kecerunan pada graf daya melawan panjang string. Ialah ni, okay, F melawan dengan X. So jadi inilah, kalau yang ni kecerunan pada graf pemanjangan spring melawan daya. Ni maksudnya dia kata X lawan dengan F. So salah lah, mana boleh X bagi dengan F, dia tak sama dengan K, tak sama. Luas dengan C lagi jauh lah, salah. Okay, ni salah, ni salah, ni salah. So jawapan dia adalah A. Okay, kemudian soalan nombor 3. Okay, nombor 3 dia kata 30 Newton diperlukan untuk memanjangkan suatu spring dari 18 cm kepada 20 cm. Berapakah daya yang diperlukan untuk memanjangkan spring itu menjadi 22 cm. Okay, so jadi kita tahu formula daya hukum Hooke adalah F sama dengan Kx. So daya dia 30. So pemanjangan dia adalah X dia adalah 2 lah. Okay, 2 cm. So jadi kita cari K dulu. So K sama dengan F over X. So 30. So pemanjangan dia 2. So jadi 30 bagi 2 kita dapat 15. So unit dia tak perlu kita tahu pun tak apa, tapi nak tahu pun boleh. So F dia ada sini Newton per cm negatif 1. Sebab ni cm, ni Newton. So bawa ke atas dia akan jadi negatif 1 lah, macam ni. Ok, so jadi ni baru K. Sekarang ni kita nak cari apabila X dia dah jadi 22. So maksudnya X dia dah jadi 4. Okay, sebab asal dia adalah 18 kan. Okay, so jadi dia naik jadi 4. So jadi F sama dengan K adalah 15. So darab dengan 4. Okay, so jadi 15 darab 4 darab 4, so 60. Tapi kat sini tak ada pula. So 18. Okay, sorry 20 tolak 20 tolak 18. So 20 tolak 18, so 2. So 30 bagi 2, so 15. So dah betul dah ni. So 22 tolak 18, 22 tolak 18, so 4. So betul dah 4 cm. Tapi tak ada jawapan pula dekat sini. Jawapan dia adalah 40 Newton. Okay, tak apa, kita biarkan dulu. Jawapan dia kat sini cikgu dapat 60 Newton. Sebab ni X dia jadi 4. Okay, kita biarkan dulu nombor 3 ni. Okay, tapi jawapan dia F dia sama dengan 60 lah. Okay, nanti cikgu cek balik nombor 3 ni. Okay, soalan nombor 4. Rajah 1 menunjukkan 3 spring serupa K, L, M yang panjang asalnya adalah 15 cm. Tentukan nilai W.
So jadi kalau double macam ni, dia adalah K dia adalah X bahagi 2. Okay, kita tengok nota ya. Sekejap. Nota ni pemalas spring dia akan jadi K bahagikan dengan K dia akan dibahagikan kepada kalau dia double 2 jenis, pemalas spring dia akan jadi 2K. Ni 2K. So jadi pemalas spring sini dia akan jadi 2K. So panjang asal dia adalah 15 cm. So ni 60 Newton. So F sama dengan Kx. So disebabkan dia dipasang secara sesiri, selari. So F dia 60, 2K. X dia asal dia adalah 15. So asal 15, so jadi sini jadi 20. So jadi X dia adalah 20 tolak 15. So kita dapat 5 cm. So ni jadi 5. So ni 60 darab 10K. So K sama dengan 60 bagi dengan 10. So kita dapat 6. So K dia 6. Sekarang dia nak W berapa? So jadi X ni, X dia adalah 25 tolak 10. So 15 25 tolak 15. So dapat 10 cm. Okay, so jadi F ni adalah Kx. So K kita tadi 6, X kita adalah 10. So 6 darab 10 dapat 60 Newton. So jawapan dia adalah B. Yang 3 ni cikgu tak puas hati ni jawapan dia. Nantilah cikgu cek balik. Okay, tapi dah betul lah cikgu rasa cikgu punya jawapan kerja tadi nombor 3 ni. Okay, mungkin ada silap-silap mana-mana atau jawapan dia tak ada dalam ni. Kita apa, kita jangan rasa terbeban dengan jawapan nombor 3 tu. Kita tengok soalan lain. Okay, nombor 5. Darjah 2A menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kekenyalan spring X dan Y. Hubungan antara panjang spring X dan Y apabila direnggang oleh daya yang berbeza ditunjukkan dalam rajah 2B. Okay, perbandingan manakah spring X dan yang betul? Okay, so jadi spring X lebih keras daripada spring Y. Okay, so jadi kecurunan ya. Makin tinggi kecurunan, macam ni lebih curun lah. Kecurunan X lebih besar daripada kecurunan Y. So jadi bila dia lebih kecurunan lebih besar, maksudnya ni lebih keras lah. Ni lebih keras berbanding Y. So jadi spring X lebih keras daripada spring Y. So betul. Okay, so jawapan dia adalah A. Okay, kemudian soalan nombor 6. Okay, rajah 3 menunjukkan beban M yang digantung pada susunan S, T dan U. Semua spring adalah serupa. Perbandingan yang manakah betul tentang perpanjangan P, Q dan R? Okay, so sini adalah 2K. Di sini K. Ini 3K. Ini K per 3. Okay, kita tengok balik tadi nota tadi tu. Okay, kalau kita tengok sini, kalau sini X dia akan jadi 2X. Kalau ini dia akan jadi X per 2. Okay, so kita putar balik tadi. Kita jangan tengok pasal K dia, kita tengok pemanjangan dia. Okay, yang ini atasnya akan jadi X per 2 campur X. Yang ini
akan jadi X per 3. Yang ini akan jadi 3X. So jadi siapa yang lebih, perbandingan yang betul lah. So jadi yang pertama, yang paling panjang sekali adalah U lah. U adalah yang paling panjang, T adalah yang paling pendek. Okay. So jadi kita susun T yang pertama lah, okay, yang paling pendek. Sebab ada X bahagian 3. Kalau X ni X campur ni, ini X per 2 campur dengan X. So ini lebih besar daripada X per 3. So jadi T mula nombor 1 T, lepas tu kedua adalah S, dan yang ketiga adalah U. So jawapan 6 adalah D. Okay, lepas tu kita pergi ke soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7 dia kata rajah 4 menunjukkan 3 spring P, Q dan R yang diperbuat daripada bahan yang sama dan mempunyai panjang yang sama. Diameter untuk gergaji P dan R adalah sama. Antara berikut yang manakah mewakili graf daya F melawan pemanjangan X bagi 3 spring yang betul. Okay, so jadi sekejap ya. Dia kata diperbuat bahan yang sama dan mempunyai panjang yang sama. Diameter untuk gergelung spring P dan R adalah sama. So jadi mungkin dari si ketebalan ketebalan spring lah ni. Okay, ketebalan dia berbeza. So jadi siapa yang paling keras sekali? So jadi yang paling keras, sekejap, dia kata P dengan R. P dengan R, diameter dia adalah sama. Okay, kalau kita tengok sini, siapa yang lebih tebal dulu? So tebal adalah R. So adalah yang paling keras. Dan kemudian yang kedua P lah. Okay, kemudian dia punya diameter ni lebih besar daripada ini. So ni P. Dan last sekali adalah Q kerana Q adalah nipis. So jadi kalau kita tengok susunan ni, R paling, so jadi lebih curun, lebih keras lah. So jadi ni R, lepas tu P, ni Q. So jadi yang paling sesuai adalah B. Okay, so makin ni kecurunan paling tinggi. Okay, kecurunan dia lebih besar. So jadi lagi besar kecurunan dia, lagi keras. So jadi R ni adalah yang pertama, ni yang kedua, ni ketiga. Okay, sekarang kita pergi ke soalan nombor 8. Okay, rajah 5A menunjukkan satu spring yang ditarik oleh daya F. Pemanjangan spring adalah XCM. Spring itu kemudiannya dipotong menjadi sama panjang menjadi dua bahagian dan disusun secara selari seperti dalam rajah 5B dan dikenakan daya yang sama. Okay, soalan nombor 8, tentukan pemanjangan yang baru. So jadi ni pemanjangan ni adalah X. Jadi dia bagi 2 kan. So, jadi dia akan jadi X per 2. So jawapan dia adalah B lah. Okay, disusun secara selari sebab dia jenis yang sama. So jadi dia punya kekuatan spring tu, malah spring dia tetap sama. Kemudian dia susun secara selari. So jadi pemanjangan spring adalah X per 2. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan 9. Okay, soalan 9 dia kata rajah 6 menunjukkan satu spring dimampatkan oleh suatu daya secara perlahan dari 0 Newton hingga F Newton. Pemampatan yang terasa ialah X meter. Berapakah tenaga yang tersimpan dalam spring itu? So tenaga formula adalah setengah Fx, okay, atau setengah Kx square kuasa 2. So jadi formula dia antara ni dengan ni. So jawapan dia adalah 9. C lah jawapan dia kan, X dengan Fx. So kita boleh ni, boleh ni. So yang ni tak ada, kat sini tak ada. So jadi jawapan dia adalah C.
ni tenaga ya, ni tenaga tenaga kekenyalan, tenaga keupayaan kekenyalan. Okey, nombor 10. Darjah 7 menunjukkan graf daya melawan pemanjangan suatu spring dengan panjang asal 10 cm. Berapakah tenaga keupayaan dilakukan oleh spring itu untuk meregang dari 10 cm kepada 4 cm? Okey, so jadi X dia adalah 14 tolak 10 lah kan. So jadi akan jadi 4 cm. Okey, sekarang kita nak cari tenaga keupayaan. Setengah darab Fx. Okey, so jadi pemanjangan 4 cm. Dia punya F adalah, kita rujuk kat sini ya, tengok titik. F dia adalah 80 Newton. So masuk juga dalam formula. So setengah darab 80 darab 4. So 80 darab 4 bagikan dengan 2. So, jadi kita dapat 160. Okey, jadi satu cikgu terlupa nak tukar ni kepada unit meter. So jadi ni jadi 4 cm kan. So jadi bagi dengan 100 lah. So jadi 1, 2. So 0.04. So 0.04. Sertakan kalkulator. 1/2 darab 80 darab 0.04. So kita dapat 1.6 Joule. Okay, so jadi jawapan adalah C. Okay, so itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.